Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju dan salam satu haluan sehaluan. Alhamdulillah, hari ini kita sudah pun memasuki fasa ketiga Perintah Kawalan Pergerakan yang menuntut seluruh rakyat Malaysia supaya patuh terhadap 3 perincian utama PKP dalam usaha memerangi pandemik coronavirus atau COVID-19. Jadi termasuklah penangguhan sesi persekolahan. Hal ini amat menggusarkan kita, terutama apabila melibatkan murid-murid yang didapati ketinggalan dalam proses pengajaran dan pengajaran. Jadi pelbagai usaha telah pun diambil. Maka pada hari ini insya-Allah kita akan meneruskan fasa kedua program tuition online Perlis Mengaji yang dikuasakan oleh JAIB MAIPS dengan kerjasama Kerajaan Negeri Perlis dan JPN Perlis menerusi slot Bahasa Melayu SPM bersama cikgu dengan memfokuskan aspek penulisan karangan bahan ransangan. Baik, sebagaimana lazimnya sebelum kita mula kelas, kita akan bacakan doa terlebih dahulu. Baik, mari sama-sama kita bacakan doa. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, alhamdulillah doa kita, moga doa kita dimakbulkan, dan jangan lupa ya anak-anak bersedia dengan pen dan juga buku catatan. Baik, sebelum tu cikgu perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Cikgu Syahrum binti Saad, berasal dari Kampung Gial Tengah, Mata Air Perlis, memulakan pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Guar Nangka sehingga tamat darjah 6. Seterusnya ke Sekolah Menengah Datuk Syekh Ahmad Arau sehingga tingkatan 6 dan melanjutkan pelajaran ke Universiti Sains Malaysia untuk mengikuti program Sijil Teknologi Pendidikan dan Multimedia. Masa tu terasa usia ni masih muda, peluang sentiasa terbuka, maka cikgu menyambung pengajian di Universiti Malaya Kuala Lumpur dalam jurusan pengajian media dengan pengkhususan meja kewartawanan dan penulisan kreatif sehingga memperoleh ijazah sarjana muda sastra. Seterusnya mengikuti program KPLI di Institut Bahasa Melayu Malaysia Kuala Lumpur sebelum ditugaskan berkhidmat di negeri kelahiran yang indah lagi Permai ini. Cikgu memulakan tugas sebagai guru mata pelajaran Bahasa Melayu di SMK Syed Sirajuddin pada tahun 2004 sehingga 2018. Kata orang lama, ibarat sirih pulang ke gagang. Pada tahun 2019, cikgu meneruskan kerjaya perguruan di SMK Datuk Syekh Ahmad sehingga kini. Selesai kenalan. Baik. Sesungguhnya masa tu ibarat pedang, kalau kita tidak memotongnya, dia yang akan memotong kita. Jadi kita teruskan dengan topik pada hari ini, iaitu penulisan karangan bahan ransangan. Jadi cikgu percaya ramai dalam kalangan calon SPM mengharapkan keputusan yang cemerlang atau sekurang-kurangnya kredit dalam mata pelajaran wajib lulus ni. Jadi usaha anak-anak perlu ada usaha yang giat untuk menggapai hasrat atau aspirasi tersebut supaya tidak menjadi seperti angan-angan Mak Jenin. Baik, untuk itu hari ini cikgu akan berkongsi ilmu kertas 1. Baik, semua orang target kan dapat A+. Kemudian baik anak-anak pelajar, buah hati pengarang centung cikgu sekalian, ada yang beranggapan kertas 1 ni merupakan lubuk markah, okey, untuk memperoleh grade cemerlang dalam kertas 1103/1. Tapi istilah ni boleh bertukar bagi sesetengah calon atau murid apabila penulisan tu sebagai lubuk puaka. Ya Allah, na'udzubillah min zalik. Baik, bila menyedari hakikat tersebut, maka slot kali ini cikgu akan cuba sedaya upaya nak pastikan pada akhir majlis ilmu ini, murid-murid dapat mengenal teknik cemerlang yang akan dikongsi sebentar lagi
mampu untuk mengarang perenggan pendahuluan, isi dan juga penutup. Seterusnya mengaplikasikan, menggunakan teknik, cara yang disampaikan oleh cikgu dalam penulisan karangan. InsyaAllah. Baik. Pada cikgu hari ini lebih mudah kalau cikgu bagi analogi. Faham anak-anak maksud analogi? Analogi ni merupakan persamaan dalam sesuatu hal ataupun sesuatu sifat. Jadi analogi cikgu hari ini cukup mudah, iaitu mengarang sama macam memasak. Okey? Sebab apa cikgu pilih memasak? Sebab dalam tempoh PKP ni semua ahli keluarga berkumpul, kurang aktiviti, maka selera juga bertambah. Sehingga tiap-tiap hari masak kan? Baik. Kita tengok langkah memasak yang pertama ni, kita nak tentukan juadah yang kita nak masak. Okey, tengok yang tengah tular sekarang, roti canai kan. Baik, berbalik kepada mengarang, langkah pertama kita tentukan karangan yang kita nak buat ni bahagian A atau bahagian B. Sebab markah yang diperuntukkan berbeza. Okey, baik. Jadi kalau 30 markah, hari ini kita akan buat karangan yang 30 markah. Kemudian langkah yang kedua, kita kena tahu, kita kena cari resepi. Kalau kita nak masak, kita tidak tahu resepi, maka kita akan gagal. Jadilah roti canai terbang ke apa semua tu. Baik, kita berbalik kepada mengarang, iaitu kita kena kenal pasti komponen atau bahagian yang perlu ada dalam karangan, dalam sesebuah karangan. Baik, seterusnya diikuti langkah ketiga, kita kena baca, kita kena analisis cara demi cara untuk memasak, betul kan? Baik, kemudian kalau merujuk kepada mengarang pula, langkah ketiga kita kena ada. Bila dah ada, kena hafal rangka karangan tersebut. Kalau ada tapi tak hafal, kita tak boleh praktikkan semasa mengarang. Baik. Kemudian langkah keempat, proses memasak. Bila merujuk proses memasak, suka cikgu ingatkan bahawa masa memasak kita kena kawal api, kita tak boleh leka nanti hangit, kita kena perasakan masakan tu secukup rasa supaya enak kan? Baik. Samalah juga dengan proses mengarang. Kita kena jaga dan kita kena ikut beberapa aspek yang perlu ditulis dalam sesebuah karangan. Baik, seterusnya yang kelima, kita nak hidang. Kita dah selesai masak, kita nak hidang. Baik, sama juga dengan langkah yang kelima, proses mengarang, kita kena ada aksesori karangan. Yang ni kita akan sentuh insya-Allah dalam slot yang berikutnya. Okey, selesai nak analogi. Cikgu harap setakat ini anak-anak di luar sana faham perkara-perkara yang cikgu sampaikan supaya penulisan bukan lagi lubuk puaka bagi sesetengah calon. Kita sama-sama berusaha untuk jadikan dia sebagai lubuk markah. Baik. Bila kita guna formula dalam mengarang, insya-Allah karangan kita akan panjang, kita tak buang masa. Apalah aku nak tulis ni kan? Baik, kemudian hala tuju karangan kita jelas. Insya-Allah tak akan terkeluar tajuk. Kemudian perenggan akan jadi seimbang. Tidak adalah yang pendek, panjang, gemuk dan macam-macam lagi. Baik, kemudian komponen karangan lengkap. Ada pendahuluan, ada perenggan isi dan juga kesimpulan. Baik, kita mulakan dengan langkah yang pertama. Okey? Kenal pasti soalan. Macam cikgu sebut tadi, kita kena tahu kita nak jawab soalan bahagian mana. Kalau soalan bahagian A, kebetulan hari ini memang slot untuk bahagian A, kenal pasti bahawa bahagian A memperuntukkan markah 30 markah. Kemudian wajib jawab yang tu sahaja, satu saja, tidak ada pilihan. Baik, kemudian kalau kita jawab bahagian B 100 markah, mestilah berbeza sifatnya. Baik, kemudian kita tahu jumlah markah tersebut kalau nak cemerlang
Sekurang-kurangnya kita berusaha bila kita tahu markah yang diperuntukkan 26 hingga 30. Boleh? Baik, kalau boleh kita teruskan dengan langkah kedua insya-Allah anak-anak. Baik. Untuk langkah kedua kita akan berkenalan dengan teknik cemerlang yang cikgu aplikasikan kepada anak-anak murid cikgu. Baik, untuk teknik cemerlang cikgu ambil merupakan akronim bagi frasa cekap, mertu merangka, langkah. Sebab kita kena ada langkah. Jangan mentulis saja kan. Jadi kesan dia kita akan rasalah. Baik. Kemudian okey, kita tengok apa yang cikgu maksudkan dengan cemerlang. Baik. Untuk peringgan pendahuluan, kita perlu ada ayat tema. Okey, selepas ni kita kenal pasti yang mana dikatakan ayat tema. Kemudian kita kena ada huraian, ayat huraian. Jadi siapakah yang akan memandu anak-anak supaya dapat menulis huraian dengan teratur dan juga berpandu. Baik, di bawah ayat huraian juga cikgu ada tulis kumpulan sasaran. Jadi kenal pasti siapakah kumpulan sasaran yang dimaksudkan dalam soalan tersebut. Baik, seterusnya peribahasa. Masukkan peribahasa. Untuk yang baru nak mengorak langkah, sebab setiap 1000 langkah tu dia bermula dengan langkah yang pertama. Jadi untuk kali ini cikgu sediakan peribahasa yang insya-Allah sesuai untuk semua ayat atau topik. Baik, seterusnya ayat tugasan. Bila menyebut ayat tugasan, fungsi ayat tugasan ni supaya karangan yang ditulis, huraian tersebut memudahkan calon dan juga pemeriksa untuk tahu apa sebenarnya yang cuba dihuraikan. Boleh? Baik, kita teruskan dengan perenggan isi. Baik, untuk bahagian A, lazimnya ada 3 isi. Tapi kalau dibagi 4, hurailah 4 kan? Baik. Kemudian kita tengok untuk perenggan isi, perlu ada ayat pernyataan. Apa maksud ayat pernyataan? Kita menyatakan isi tersebut. Baik. Kemudian ayat huraian macam cikgu bagi tadi, C di Bambi. A tu apa, C tu siapa, D di mana, ba bagaimana, tu mengapa, B tu bila dan K boleh masukkan kesan. Baik, seterusnya peribahasa. InsyaAllah untuk yang akan datang peribahasa, senarai peribahasa juga perlu ada dalam minda. Kena hafal lah. Kan dia tak akan jatuh dari langit ke-7. Maksudnya kena ada usaha. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Baik. Kemudian ayat contoh. Baik, merujuk ayat contoh, selalu cikgu temui. Contohnya, ibu bapa hendaklah melakukan tugas dengan baik. Adakah jelas contoh tersebut? Jadi, yang sepatutnya calon akan bagi tahu apa dia contoh yang baik. Contoh dia bersolat berjemaah. Kita tengok sahaja Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin baru-baru ni semasa dia membentangkan bantuan untuk seluruh rakyat Malaysia. Dia ambil contoh yang sangat mudah, Makcik Kiah kan. Jadi semua orang faham. Itu yang cikgu maksudkan. Jangan pula bagi contoh Makcik Kiah dalam karangan. Ni untuk memudahkan anda, untuk memudahkan anak-anak di hadapan cikgu faham. Bila contoh, kita kena bagi spesifik. Okey, baik. Kemudian cikgu teruskan dengan ayat simpul. Baik, ayat simpul ni perlu supaya huraian calon tidak berhenti secara tiba-tiba atau tergantung. Bila tergantung, tergantung sepi lah nanti kan. Jadi bila ada ayat simpul, insya-Allah anda tidak kesepian. Masih lagi berpandu, karangan tersebut masih tidak terpesong. Contoh ayat simpul.
Oh lupa nak tanya. Ingat live. Okey baik. Cikgu bagi. Contohnya jelaslah, terbuktilah. Okey? Memang tidak dapat dinafikan. Okey baik. Teruskan lagi dengan penutup. Untuk penutup, ayat pandangan. Cikgu dah buat siap-siap juga dalam rangka karangan. Nanti kita guna tengok macam mana. Tak sabar untuk tengok kan? Baik. Kita teruskan dengan ayat cadangan. Ayat cadangan mirip ayat kesimpulan untuk rumusan. Ada pihak, haruslah, apa tindakan dia dan apa kesannya agar. Okey, baik. Jelas cikgu? Terang tadi. Okey, kemudian masukkan peribahasa. Untuk kali ini cikgu bagi kan cikgu kata? Okey, baik. Kemudian ayat harapan. Apa harapan kita terhadap tajuk atau tema tersebut? Semuanya yang baik-baik insya-Allah. Tidak ada yang menaruh harapan saja. Baik, kita teruskan dengan langkah yang ketiga, iaitu rangka karangan. Langkah ketiga kita dah nak mula buat ni. Mesti ada rangka karangan dan kita kena hafal. Okey. Bila dah hafal, maka kita bolehlah bergerak ke langkah yang keempat. Langkah keempat, kita nak buat apa? Nak masak. Okey, kita nak mengarang. Pastikan tidak hangit dan ikut langkah demi langkah. Ikut resepi, jangan pandai-pandai sebab kita masih lagi baru kan. Kita nak tukar. Baik, stigma, lubuk markah. Lubuk puaka kepada lubuk markah. Baik, untuk proses mengarang, ini dia contoh soalan cikgu bagi. Baca dulu soalan, imbas dulu soalan sepintas lalu. Kalau bahasa mudah, scan dulu soalan. Okey, baik. Kemudian bila dah scan soalan, kita labelkan. Jangan sayang soalan tu. Okey? Baik. Kita labelkan. Ini yang cikgu maksudkan. Pemakanan seimbang sebagai tema. Kemudian tadi cikgu kata kumpulan sasaran siapa? Diikuti dengan tugasan. Apa tugasan calon untuk kali ini? Untuk buat soalan ni kan? Nak jawab soalan ni, apa tugasan anda? Isi 1, isi 2 dan isi 3. Tolong labelkan sebab masa mengarang nanti bila anda tidak merujuk soalan, kemungkinan besar untuk lupa tu tertinggal semua ada kan, sebab anda akan menjadi seperti lipas kudung apabila mengejar masa kan. Kalau kaki tu boleh tulis, semua nak bagi tulis, tangan nak tulis, semua nak tulis dalam masa yang sama. Tapi kalau kita ada perancangan, kita label, kita bertenang, insya-Allah kita boleh buat dengan baik, dengan elok. Baik, kita mulakan untuk mengarang. Baik, inilah yang cikgu janjikan tadi, rangka karangan. Siapa kata? Ada yang cakap cikgu, untuk kertas 1 BM ni kita tak payah hafal-hafal. Kita terus saja masuk sebab kita mana tahu soalan apa. Kita kena mengarang. Tanggapan tersebut perlu diubah. Memandangkan kalau tidak ada apa-apa idea bagaimana anda mampu mengarang dengan baik. Baik, cikgu bacakan di sini, tengok. Cikgu labelkan, ada tema. Baik, ingatkan tadi tema. Yang mana tema? Masukkan bahagian sini. Seperti yang cikgu janjikan, buah mulut cikgu bagi siap-siap sebagai peribahasa lengkap. Ada ayat tema, ada peribahasa, kemudian ayat huraian. Tadi cikgu tunjuk ayat huraian tu yang kedua. Yang ni cikgu letak peribahasa dulu. Tidak menjadi masalah untuk menentukan kedudukan ayat-ayat tersebut. Cuma kalau ayat pernyataan, kena ikutlah di atas. Ayat simpul yang akhir sekali. Ayat tugasan yang akhir pada perenggan pendahuluan. Baik. Kemudian cikgu dah bagi dah kat sini. Mengapa, apakah? Sebab ramai dalam kalangan anak-anak
Murid cikgu akan cakap, cikgu bila buat dengan cikgu semua kami tahu. Bila masuk dalam dewan periksa, hilang bersama angin lalu. Sebab apa? Sebab di dalam kelas, cikgu selalu merangsang idea anda, merangsang idea anak-anak dengan soalan-soalan. Jadi bila ada soalan, mudahlah untuk dijawab. Okey, baik. Kemudian, ni persoalannya apakah? Masukkan tugasan. Baik, cikgu tunjuk. Kita cuba untuk karang. Okey, baik. Kita karang kat sini, baik. Tengok di sini. Mengapa cikgu paparkan soalan yang telah dilabel tadi bersama-sama dengan helaian untuk menulis. Baik, untuk mula mengarang. Sebab untuk cikgu tunjukkan bahawa anda perlu merujuk setiap kali mengarang. Teruskan. Teruskan. Baik, kita mulai dengan perenggan pendahuluan. Dewasa ini sudah ada kan isu mengenai temanya di sini ialah pemakanan seimbang. Jadi anak-anak tulis saja pemakanan seimbang. Tu sahaja yang kena tuliskan. Okey. Pemakanan seimbang. Okey, baik. Okey, baik. Ni yang dikatakan tema tadi. Kemudian menjadi buah mulut. Bahagian yang bergaris ni pemakanan seimbang lah. Kan? Kadang-kadang dia mengalami. Okey, tak apa. Okey, baik. Pemakanan seimbang menjadi buah mulut kerana sering meniti dari bibir ke bibir setiap masyarakat di negara ini. Yang warna hitam tu sudah ada sebagai rangka karangan. Maksud cikgu, dah tahu dah. Ada dah dalam kepala apa yang perlu aku tulis. Tinggal lagi nak dapatkan soalan dan terus menulis. Baik, kemudian hal ini disebabkan mengapa semua orang bercakap soal pemakanan seimbang? Hal ini disebabkan orang ramai menganggap bahawa dengan mengambil pemakanan yang seimbang, mengapa akan menyebabkan tubuh badan kita menjadi lebih sihat dan bertenaga. Jawab satu soalan iaitu mengapa. Kemudian, ni tulislah. Nanti anak-anak boleh tulis di rumah. Okey, sambil bersama-sama dengan cikgu. Kemudian yang kedua, jawab soalan yang kedua. Apakah yang anda tahu tentang pemakanan seimbang? Jadi pemakanan seimbang, jikalau langsung tidak ada tergambar dalam pemikiran anak-anak, masih boleh merujuk bahan yang dimuatkan dalam soalan. Jadi kita tengok kat sini, ada vitamin kan? Jadi pemakanan seimbang merupakan makanan yang diambil secara seimbang. Ulang balik cikgu, tidak menjadi masalah untuk anak-anak yang baru sahaja bermula, langkah mula untuk mengarang. Sebab kata orang, lama-lama dia akan mampu menghasilkan karangan yang lebih baik. Yang penting mesti ada latihan. Belakang parang jika diasah pun tajam. Ini kan pula kita manusia kan. Baik.
Kemudian, siapakah yang perlu mengamalkan pemakanan seimbang? Rujuk kepada kumpulan sasaran. Siapa yang memerlukan pemakanan seimbang? Remaja tadi kan. Kemudian di manakah kita perlu mengamalkannya? Kita perlu amalkan, jawab balik je soalan cikgu. Kita perlu amalkan bermula dari rumah. Kemudian boleh juga cerita kalau kita berada di luar, sama ada di sekolah, di tempat kerja dan sebagainya. Bagaimana cara mengamalkan? Kita kena ambil makanan yang sihat, yang tidak mengandungi banyak sebut Ajinomoto ke? MSG kan. Kemudian makanan yang mengelakkan pengambilan makanan segera. Ada 2 saja cikgu, saya ingat, lain tak ingat, dan lain-lain. Jangan bagi 1 dan lain-lain. Bagilah 2 atau 3. Kemudian bilakah waktu yang sesuai untuk amalkan? Waktu yang sesuai untuk diamalkan ialah sejak kecil. Jadi misalnya ni boleh masuk, misalnya kita mengamalkan pemakanan seimbang sejak kecil, terutama mungkin kepada kanak-kanak yang baru berumur setahun jagung, boleh juga. Baik, persoalannya apakah? Ni kita dah labelkan sebagai tugasan, tulis pindahkan sahaja, kepentingan pemakanan seimbang. Selesai pendahuluan dalam masa tak sampai 5 minit kan? Baik, kita teruskan dengan slide berikutnya. Untuk isi, cikgu akan rangkumkan sekali, iaitu isi pertama, isi kedua, isi ketiga. Cikgu untuk bahagian pernyataan, ayat pernyataan cikgu dah sediakan. Tengok yang pertama tugasan. Apa tugasan? Tugasan anda ialah kepentingan pemakanan seimbang. Yang paling pragmatik ialah masukkan isi pertama. Tu ayat pernyataan isi pertama. Kita kena ada variasi ayat kita. Jadi tengok untuk perenggan isi kedua. Selain itu, tugasan kepentingan pemakanan seimbang yang kedua yang tidak boleh dipandang enteng. Berbeza ayat pernyataan untuk isi 1 dan isi yang kedua. Kemudian cuba tengok isi yang ketiga, melabuh tirai perbincangan. Adalah sedikit kan kita serikan dengan bahasa berdarjat tinggi supaya, dan juga kosakata luas supaya kelihatan menarik. Kita makan, kan cikgu sama akan mengarang dengan memasak tu. Jadi kalau kita nak sedap masakan, kita kena ada hiasan sikit. Begitu juga dengan karangan. Okey, baik. Kita beralih balik. Kemudian cikgu kata masukkan dalam konteks ini ataupun bila ada tanda palang, hal ini bermaksud apakah yang dimaksudkan dengan... Okey, baik. Untuk isi yang pertama tadi, kita tengok mengelakkan jangkitan penyakit. Okey. Kita teruskan dengan... Baik, isi pertama kan. Okey, tugasan yang paling pragmatik. Tugasan kepentingan pemakanan seimbang yang paling pragmatik ialah masukkan ni anak-anak. Isi yang pertama, mengelakkan jangkitan penyakit titik. Baik, dalam konteks ini, apa maksud mengelakkan jangkitan penyakit? Mengelak jangkitan penyakit bermaksud kita tidak akan mendedahkan diri dengan sebarang penyakit. Bertepatan dengan peribahasa hendak 1000 daya tak hendak 1000 dalih, iaitu kita perlu bersungguh-sungguh untuk mengelakkan diri daripada dijangkiti penyakit. Bagaimana cara nak elak? Jangan makan benda-benda yang manis, boleh mengakibatkan penyakit diabetes. Jangan makan masin, mengelakkan darah tinggi. Nampak secara tidak langsung okey. Baik. Kemudian bagaimana cara? Okey, cikgu dah masukkan. Jadi faham? Asi di Bambi anggaplah sebagai cikgu yang masuk merangsang anda untuk menulis semasa dalam Dewan Peperiksaan.
Okey, baik. Masa cuti sekolah ni pun, masa musim PKP ni boleh gunakan ICD Bambi itulah untuk mengarang supaya kita tahu nak tulis apa. Kemudian, akhir sekali, ni yang cikgu maksudkan tadi sebagai ayat simpul. Jelaslah bahawa isi 1 mengelakkan jangkitan penyakit merupakan kepentingan pemakanan seimbang. Kita teruskan tengok. Kita kena cepatkan. Baik. Untuk ayat tugasan bukan orang saja lari, yang ni pun lari. Baik, untuk ayat tugasan isi yang kedua, oleh itu jelas sekali bahawa nampak ada variasi ayat tersebut. Maksud dia kosakata luas. Jadi cikgu tolong sediakan siap-siap. Okey, tak apa, boleh buat sendiri. Untuk isi ketiga, oleh itu tidak dapat dinafikan bahawa, nampak? Faham? Itu yang dikatakan ayat simpul supaya isi huraian kita tidak akan terpesong. Dia masih di landasan yang betul. Kan? Kembalilah ke pangkal jalan. Bila kita dah mula menulis macam-macam huraian, akhirnya bila ada ayat simpul, kembali ke tugasan yang sebenar. Baik, kita teruskan dengan penutup. Kita tengok di sini penutup. Macam cikgu cakap tadi, selalunya bahagian penutup anda seperti lipas kudung. Sebab selalunya penutup ni akan ditulis masa 5 minit sahaja calon-calon. Masa diingatkan hanya 5 minit sahaja lagi. Mula dah gelabah. Tetapi sebab kalau dah ada dalam rangka pemikiran anda, dah hafal dah benda ni, 5 minit saja anda mampu menulis penutup dengan sempurna. Anda mampu mengubahnya. Baik, kita mula. Sudah terang lagi bersuluh bahawa terdapat pelbagai tugasan? Kepentingan pemakanan seimbang. Sehubungan dengan itu, semua pihak sesuaikan. Betul ke semua pihak ni ayat cadangan awak ni? Kalau pemakanan seimbang, cikgu rasa sangat sesuai untuk ambil semua pihak berganding bahu bagai aur dengan tebing untuk melaksanakan usaha. Jadi adakah ini usaha? Kita tukar. Pandai-pandai ubah. Bila cikgu ada dalam kelas secara langsung akan, cikgu mana sesuai usaha? Pandailah. Tu kan bijaklah tu. Boleh berfikir. Jadi kita boleh tukar untuk mengamalkan ni. Usaha tu mengamalkan tema pemakanan seimbang. Pada waktu yang sama, kita mesti sedar akan hakikat bahawa setiap kejayaan mesti diiringi usaha, kerana jika tidak dipecahkan ruyung, mana akan dapat sagunya. Dengan ini, hasrat untuk buat apa? Untuk mengamalkan pemakanan seimbang dapat direalisasikan. Selesai untuk menulis karangan. Baik, kita teruskan. Alhamdulillah Tanya berjaya kan menulis karangan untuk hari ini, dan kita semak dulu. Jangan terus bagi, nanti bimbang. Apalah tulis macam mana ni kan. Baik, yang penting kena baca arahan. Ingat, cikgu ingat sekali lagi, jangan masukkan perenggan isi dalam pendahuluan. Setiap isi tulis satu saja dalam setiap perenggan tu. Tak boleh gabungkan dua isi nah. Baik, kemudian kalau cikgu saya macam minat lah nak tulis isi ni satu, lepas tu saya nak tulis lagi isi tu. Tidak, tak boleh. Yang tu dikira sebagai mengulang isi. Jangan masukkan isi dalam kesimpulan. Perlu atau tidak dalam kesimpulan? Tak perlu. Cikgu dah bagi dah tadi. Ada tak ayat isi? Tidak ada kan? Baik, kemudian perenggan kesimpulan kena seimbang. Jangan jadi seperti kepala besar, kaki kecil. Tidak seimbang. Tak balance orang kata kan? Okey, baik. Langkah kelima, aksesori karangan. Kita tunggu sambungan. InsyaAllah panjang umur untuk slot yang berikutnya. Baik. Semoga anak-anak sekalian akan beroleh kejayaan dan tercapai segala objektif yang cikgu harapkan
pada hari ini yang telah digariskan tadi, faham teknik cemerlang tu apa, boleh mengarang berpandukan rangka karangan yang diberi, kemudian boleh kena aplikasikan perkara tersebut. Sekali lagi cikgu ingatkan bahawa kita teruskanlah belajar sepanjang tempoh PKP ini, belajar dari rumah atau learn from home. Patuhi perincian PKP iaitu duduk di rumah, jaga kebersihan diri dan amalkan jarak sosial yang selamat. Sehingga berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.